Okay, so hai semua. Jadi, okay, untuk video kali ini kita jumpa lagi. Okay, jadi untuk video kali ini kita akan sambung pelajaran kita yang lepas ya. Okay, so pelajaran kita yang lepas kita dah masuk pada matematik tingkatan 4 iaitu bab 8. Okay, bab 8. Okay, jadi bab 8 ialah sukatan serakan data tak terkumpul. Okey. So, kita dah masuk kepada 8.2. Okey. So, 8.2 iaitu sukatan serakan. Okey. Yang 8.1 kita dah masuk. Kita dah tengok macam mana kita nak memplot um, plot batang dan daun. Serta kita dah belajar untuk plot titik. Okey. So untuk 8.2 saya untuk kelas kita dah masuk 8.2 sebahagiannya. Okey. Alright. Jadi kita dah masuk sehingga sukatan serakan ni. Okey. Dengan kita dah masuk kepada julat dan julat antara kuartil. Okey. So, dua ini saja kita masuk untuk yang lepas. Okey. Jadi, kita tengok dulu ya. Kita imbas kembali apa yang kita dah belajar pada minggu lepas lah. Okey. Jadi, untuk yang pertama ialah julat. Okey. So, julat ni beza bagi nilai cerapan terbesar tolak dengan cerapan terkecil. Okey. So, maksudnya sini nilai cerapan ni ialah kita punya nilai data lah. Data yang ada dalam kita punya statistik tu. Okey. Jadi, data yang terbesar tolak dengan data yang terkecil. Itu ialah kita punya julat. Okey. Yang kedua, julat antara kuartil. Okey. Yang ini first kita cari kita punya kuartil-kuartil kita dulu ya. Okey. So, okay, dia ada langkah-langkah dia. Okey, yang first kita buat itu kita susun data tu mengikut tertib lah. Sama ada tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey. So biasanya kita buat ikut tertib menaik lah. Okey. Jadi dah susun, kemudian kita tentukan median. Okey, median ni nilai data yang berada di tengah-tengahnya. Okey. So, bila kita dah tentukan median, okey, kita punya data tu dah terbahagi kepada dua bahagian. Okey. Yang mana satu bahagian tu sebelum median dan satu lagi selepas median. Okey. So, bila kita dah ada median dan kita ada dua bahagian data yang mana sebelum median dan selepas median, okey, kita boleh tentukan kuartil yang pertama. Okey. So, kuartil yang pertama ni dia berada di dalam bahagian data sebelum median. Okey, so untuk kuartil pertama, kita kena cari yang bahagian yang sebelum median tu, yang tengah-tengah di antara data-data yang sebelum median. Okey, itu adalah kuartil pertama. Kuartil ketiga pula, okey, dia berada di tengah-tengah di tengah-tengah bahagian data yang selepas median. Okey, itu adalah kuartil ketiga. Okey, kalau kita perasan kat sini, kita ada kuartil 1, kuartil 3. Kuartil 2 yang mana? Okey, so yang kuartil 2 sebenarnya dia adalah median. Okey, so dia tak panggil kuartil kedua, dia panggil median kat sini Okey. So nanti kita akan carilah julat antara kuartil, maksudnya kuartil ketiga ditolakkan dengan kuartil pertama. Ini kalau kita menggunakan tertib menaik. Okey. So, yang besar tolak dengan yang kecil. Okey. Okey. So, untuk hari ini, kita akan sambung pelajaran kita kepada sukatan serakan yang seterusnya. Okey. So, kita ada dua lagi sukatan serakan. Okey. Jadi, kita pergi kepada buku teks kita. Buku teks matematik tingkatan 4. Okey. Muka surat 221. Okey, 221. Okey. So, kita akan tengok hari ni untuk kita punya video kali ni kita akan tengok dua lagi sisihan bukan
Dua lagi kita punya sukatan serakan. Okey. Yang first yang pertama tadi julat, yang kedua tadi julat antara kuartil. Okey, ini yang ketiga. Yang ketiga ialah variance. Okey, dan yang keempat sisihan piawai. Okey. So kalau kita tengok kat sini bunyinya macam susah, variance sisihan piawai, tapi sebenarnya dia senang saja. Okey. Dia sikit saja yang kita perlu tahu kat sini. Okey. So kita masuk kepada kita punya nota. Okey. Okey. So ini yang kita dah belajar. Okey, kita teruskan kepada kita punya notes Okey. So kita ada yang ketiga, kita punya sukatan serakan ialah variance. Okey, so variance ni ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Okey, so dia punya rumusnya seperti ini. Okey. So kalau rumus ini kita susah nak ingat kan? Okey. Kalau kita tak ingat, biasanya dia akan berikan kalau dalam ujian tu dia akan berikan dalam senarai rumus di depan. Okey. So ini untuk variance. Okey. So sisihan piawai pula ialah punca kuasa 2 variance dan mengukur serakan data pada min yang diukur dengan unit yang sama dengan data. Okey, yang ini tak penting pun. Yang penting yang ini. Okey. Dia punya rumus. Okey. So kita akan tengoklah macam mana kita nak gunakan rumus-rumus ni nanti. Okey. So kita ada dua, iaitu variance dan sisihan piawai. Okey. Yang variance dengan sisihan piawai ni sebenarnya benda yang sama sahaja. Cumanya yang berbezanya, okey, kalau kita tengok ni variance ni, okey, kita tengok kat sini variance. Simbol dia ni dia ada kuasa 2. Okey, simbol dia ada kuasa 2. Okey, ini variance. Sisihan piawai dia tak ada kuasa 2. Okey, dia tiada kuasa 2. Kuasa 2 dia pergi mana? Kuasa 2 dia dah ada kat sebelah ni. Okey. Dia dah jadi punca kuasa 2. Okey, kalau kita tengok isi dalam ni, isi yang sama. Okey, isi yang sama. Okey. So, itu je lah mengenai variance dengan sisihan piawai. Okey. So, kita tengok apa maksud dia punya X semua ni, X yang topi semua ni. Okey. So, yang X depan ni, yang X sahaja ni, ini namanya kita punya nilai data. Okey. Yang X yang ada topi ni, kita punya min. Okey, min. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana kita nak cari min. Okey. So, ini N. Okey, N ialah kita punya bilangan data kat kita punya tu lah. Kita punya statistik tu. Okey. Okey So kita tengok kepada contoh-contohnya. Okey. So yang dalam buku teks tu dia ada contoh kan. So saya akan tunjukkan contoh-contoh yang dalam buku teks Okey. So contoh 7 buku teks muka surat 221. Okey, 221. So saya akan tunjukkan macam mana kita nak menentukan variance bagi set data 2, 4, 5, 5, 6. Okey. 2, 4, 5, 5, 6. Okey, ini kita punya data kita lah. Okey. Okey, jadi bila saja dia minta kita tentukan variance. Okey, so untuk yang first kali kalau dia minta soalan dia minta kita tentukan variance ataupun sisihan piawai. Okey. Variance ataupun sisihan piawai. First, yang perlu kita buat ialah kita kena cari nilai. Okey, kita kena cari nilai. Okey. Nilai min. Okey. So kita kena cari nilai min lah. Okey. Saya tulis balik min. Okey, nilai min. Yang mana nilai min ni kalau simbolnya tadi ialah simbol yang X yang ada topi tu tadi. Okey. So macam mana nak cari nilai min? Okey. Okey, macam mana nak cari nilai min? Kita kena tambahkan semua nilai-nilai data dalam ni. Okey. 2, okey, ditambahkan dengan 4. Okey, dijumlahkan dengan 5, 5 dan 6. Okey, tambahkan semuanya sekali. Kemudian, kita bahagikan dengan ada berapa kat sini? 1,
2, 3, 4, 5. Ada 5. So, kita bahagi dengan 5. Okay. Alright. So, 2. Okay. Kita tambahkan dengan 4. Kita tambahkan dengan 5. Okay. 2 tambah 4. Berapa? 6. Tambah 5, 11. Okay. 11. Tambah 5 lagi. 16. Tambah dengan 6 lagi. 22. Okay. So, bahagikan dengan 5, kita akan dapat 4/4. Okay. Kita akan dapat 4/4. So, ini kita punya nilai min. Okay. Jadi, kita dah dapat nilai min. Jadi, kita gunakan, saya akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan dia punya rumus. Okay. Kita punya rumus. Okay. So, saya ambil rumus yang pertama. Okay, ini rumus yang pertama Okay, saya tulis kat sini. Okay. So, ini kita punya variance. Okay. Rumus bagi kita punya variance. Okay. Jadi, so, nak cari variance kita. Okay. So, variance. Okay. Okay. Kuasa 2. Okay. Ini dia punya hasil tambah. X tolak min kuasa 2 bahagi dengan bilangan data. Okay. So, kita akan dapat. Okay, X ni apa? X ni dia punya data-data satu-satu ni semua. Okay. So, ini maksudnya operasi tambah. Okay. So, kita buat kurungan. Sebab dia ada kurungan. Okay, yang pertama 2. 2 tolak. Okay, 2 tolak. 2 tolak dengan kita punya min. Okay, min kita kat sini 4/4. Okay. Tutup kurungan, kita ada kuasa 2. Okay. Ini maksudnya kita kena tambah lah. Okay, tambah. So, seterusnya 4. 4 tolak dengan 4/4 kuasa 2 tambah 5. Okay. So, 5 tolak 4/4 kuasa 2 tambah. Okay. 5 lagi. 5 tolak 4/4 kuasa 2 tambah 6. Okay. 6 tolak 4/4 kuasa 2. Okay. So, dibahagikan dengan bilangan data kita kat sini. So, bilangan data kita kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So, bahagi dengan 5. Okay. So, kita ambil lah kalkulator. Okay. Okay, kita ambil kalkulator kita. Okay. So, kita just masukkan nilai-nilai yang kita dah ada tadi. Okay. Jadi, so kita buatlah. Okay. 2 tolak 4/4. Okay. Kuasa 2 tambah. Okay. 4 tolak 4/4 kuasa 2. Okay. So, kita buatlah sampailah habis. Okay. And then kita just tekan sama dengan. Okay. Kita just tekan sama dengan. Okay. Okay, so kita tekanlah sampai habis. Sampai 2 tolak 4/4 kuasa 2 tambah 4 tolak 4/4 sampailah 6 tolak 4/4 kuasa 2. Dan kita tekan sama dengan. So, kita akan dapat kat sini 9/2. Okay. So, yang atas ni kita akan dapat 9/2. Okay. So, kita bahagikan dengan 5. Kita akan dapat jawapan kita 1/84. Okay.
So, kita simpanlah kalkulator kita. Okey. So, dapatlah kita punya variance. Okey, bagi set data yang ini. Okey. So, ini kalau kita gunakan yang sekali macam ni. Okey. So, saya nak tunjukkan satu lagi atau okey, atau kita boleh gunakan yang atau dia tu. Okey, atau okey, kita boleh gunakan yang ini. Sama sahaja sebenarnya. Okey. Sama sahaja, cumanya yang ini dia ada ringkasan dia sikit lah. Okey. So, variance. Okey, kita dah ada mean. Okey. So, variance. Okey. Kita gunakan formula ini. So, X ni hasil tambah X kuasa 2 bahagi N bilangan data tolak dengan mean kita yang dikuasa 2 kan. Okey. So, kita ambil lah data-data kita ni, kita tambahkan kuasa 2 dan kita tambahkan. Okey. So, 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6. Okey. So, kita akan bahagi. Okey. Dengan kita punya data dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 5. Saya lupa tadi. Ni kuasa 2 juga. Okey. So, tolak kita punya min. Okey. So, min kita kat sini 4.4 dikuasa 2 kan. Okey. So, just ambil kalkulator, tekan semuanya sekali. Kita akan dapat jawapan kita kat sini ialah 1.84. Okey. So, kalau kita tengok yang atau yang ni kan, yang lebih pendek cara dia. Okey. Sebabnya kita tulis yang min ni 1 saja. Yang ni kena ikut. Kalau ada 5 lah kita kena tulis. Ini ikut sekali. Okey. So, boleh pilihlah mana-mana yang kita rasa selesa. Okey. Okey, so kita tengok seterusnya. Contoh 8. Okey. Contoh 8 ni dia pada muka surat 222. Okey. So, ini kita nak tentukan sisihan piawai. Okey. Okey, so sisihan piawai. Okey, contoh 8 Tentukan sisihan piawai bagi set data 5, 7, 8, 8, 10, 13, 15, 16, 16, 20. Okey. Jadi, so kita teruskanlah saja. Okey. Jadi, kita nak tentukan sisihan piawai, nak tentukan variance, nak tentukan sisihan piawai, kita kena kira dulu kita punya min kita. Okay, so kita kira min dulu kat sini. Apa-apa pun kita kira kita punya min. Okay, bila saja sama ada dia kata cari variance ataupun sisihan piawai, yang pertama sekali kita kena cari min. Okay, so min kita, kita tambahkan semua ni dan kita bahagikan dengan ada berapa dia punya bilangan dia kat sini. Okay, so 5 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 3. Okey, sorry. Tambah 13. Okey, tambah 15 tambah 16 tambah 16 tambah 20. Okey. So, kita kena bahagikan dengan berapa bilangan dari sini. So, kita kira lah bilangan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ada 10. Okey. Ada 10 bilangan data di sini. Okey. So, kita ambil kalkulator dan kita tekan sahaja. Okey. So, kita akan dapat kat sini ialah 11.8. Okey. So, ini kita punya nilai min. Okey, jadi kita punya variance, pula. Kita punya sisihan piawai sama saja dengan kita punya variance. Cumanya,
Yang kuasa 2 tu dia dipindahkan ke sebelah. Dia akan jadi punca kuasa 2. Okey, so nak cari sisihan piawai, kita carilah kita punya variance dulu. Okey, kita cari kita punya variance dulu. Okey, so kita ambil lah variance. Okey, so kita punya variance. Okey, kita gunakan yang pendek sikit tadi je lah. Okey, yang formula rumus yang pendek sikit. Okey. Okey, so kalau kita gunakan yang satu lagi tu panjang. Okey, sebab ni ada 10. So nanti ke sana nanti. Okey, so kita ambil nilai-nilai data ni semua, kita kuasa 2kan dia. Okey. So 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2. Okey. So kita bahagikan dengan N. N kita punya bilangan data kat sini. So kita ada 10 data semuanya. Okey, so tolakkan dengan kita punya min yang dikuasa 2 kan. Okey, so min kita 11.8 kuasa 2. Okey. So kita ambil saja kalkulator, kita tekan dan kita akan dapat nilai kita 21. Okey, 21.56. Okey. Okey. So, kita dah dapat variance. So, dekat sini dia kata sisihan piawai. So, jadi sisihan piawai. Okay. So, sisihan piawai yang mana okay, simbol dia macam ni juga, sama macam variance. Cumanya dia tak ada kuasa 2. Kuasa 2 dia kita dah pindah ke sebelah, dah jadi punca kuasa 2. So, ambillah yang ini, variance 21.56. Okey. So, kita akan tekan kalkulator punca kuasa 2. 21.56, kita akan dapat 4 perpuluhan, okey, 6, 4, 3. Okay. So, kita dah dapat kita punya sisihan piawai. Okey, so itulah caranya untuk kita menentukan variance dan sisihan piawai. Okey. So ini kalau untuk jenis data yang macam ni lah, macam yang dia terus bagi banyak-banyak macam ni kan. Okey, so saya nak tunjukkan yang seterusnya ni data yang memang dah dijadualkan macam ni, yang ada kekerapan bilangan murid ni. Okey. So ini pun muka surat dalam buku teks contoh 9, muka surat 222. Okey. Okey, so jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Okey, so hitung variance dan sisihan piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Okey, so dia minta kita cari variance dan sisihan piawai. Okey. So, kalau kita baca terus dia ada variance dan sisihan piawai, apa yang kita perlu buat ialah yang pertama sekali kita kena cari min. Okey. So, min X yang ada topi ni. Okey. Okey. Kalau yang macam yang data-data yang sebelum ni tadi tu, kita just tambahkan saja kan. Okey. Yang ini, okey, kita kena ambil satu persatu. Okey. So, untuk bilangan buku kosong, okey. Untuk bilangan buku kosong, kita ada kat sini 3 orang murid. Okey, so tambahkan bilangan buku 1, okey, kita ada 5 orang murid, kita darabkan. Okey. So, ini bilangan buku kita 2. Okey, kita ada 8 orang murid, so kena darab dengan 8. Okey. Bilangan buku 3, kita ada 2 orang murid, darabkan.
tambah. Okey, bilangan buku kita 4, kita ada 2 orang murid. Okey, darabkan sahaja. So, kita kena bahagi. Okey. Okey, nak bahagi ni, nak bagi yang berapa? Kita ada ni kah? Kita bagi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bukan. Okey, yang ini bukan dia punya bilangan data. Okey, ini bilangan jenis-jenis buku lah. Okey. So, yang kita kena cari ialah kita jumlahkan ada berapa orang murid kat sini. Okey. So, kalau saya tambahkan kat sini 3 tambah 5, 8. Okey, 8 tambah dengan 8, 16. Okey, 16 tambah 2, 18. 18 tambah 2, kita akan dapat 20. Okey, so kat sini kita punya nilai kita punya bilangan data kita ada 20 orang murid. So, bahagi dengan 20. Okey, so just ambil kalkulator, tekan. Okey, mudah saja sekarang ni. Kita tekan dan kita akan dapat 1.75. Okey, 1.75. Okey, so bila kita dah ada min, kita bolehlah cari kita punya variance dan sisihan piawai. Okey, so kita cari variance dulu. Okey, so variance kita kat sini. Okey. Saya gunakan yang rumus ini. Bahagi dengan N. Tolak dengan min kuasa 2. Okey. So. Okey. Jadi, sama juga macam yang kita nak cari min tadi. Okey, kita kena darab dengan yang atas lah. Okey. So, 3. Okey. Kosong ni, kosong buku kan. Okey, ada 3 orang murid. So, darab dengan 3. Okey. So, yang ini kita kena kuasa 2. Okey. Yang kuasa 2 tu, kita punya bilangan buku. Okey. Yang ini just dia punya ada berapa banyak lah. Okey. Darabkan saja. Okey. So, yang ini 5. Okey. 1 kuasa 2. Okey. 8 darab 2 kuasa 2. Tambah. Okey. 2 darab 3 kuasa 2. Okey. Tambah 2. 2 orang murid. Ada 4 buku kuasa 2. Okey. So, bahagi dengan 20. Okey. Tolak dengan kita punya min. Okey. Tolak dengan kita punya min. 1.75 kuasa 2. Okey. Just tekan saja kalkulator. Kita akan dapat 1.2875. Okey. Kita akan dapat 1.2875. Okey. So, yang seterusnya, yang terakhir kita cari dia kita punya nilai untuk sisihan piawai. Okey. So, sisihan piawai. Okey. So, nak dapat sisihan piawai ni dah senang dah sebab kita dah cari variance. Okey. So, sisihan piawai kita kuasa 2 dah jadi ke sebelah. Okey. 1.2875. Okey. Punca kuasa 2. Tekan saja kalkulator punca kuasa 2. 1.2875. Kita akan dapat 1.13. Okey. 47. Okey. So, kita dah ada untuk variance dan sisihan piawai. Okey. Okey, jadi dah settle untuk variance dan sisihan piawai. Okey, so sekarang ni kita tengok balik apa yang kita dah belajar hari ni. Okey, so yang kita belajar ini 2 sahaja. Okey, variance dan sisihan piawai. Okey.
So, untuk variance, kita gunakan rumus ini. Okay. Dan sisi ampere kita gunakan rumus ini. Dia lebih kurang sama saja macam variance. Cumanya dia ada punca kuasa 2. Okay. Okay, so jadi sampai sini saja kita punya video PDPR kita pada kali ini. Okay. So untuk next video nanti saya akan upkan lagi. Okay. Jadi untuk yang ini, okay, kalau ada apa-apa soalan, okay, untuk kelas saya awak boleh PM saya. Okay. InsyaAllah lah saya akan bantu. Okay. So itu saja untuk hari ini. Okay, terima kasih kerana sudi mendengar dan menonton saya punya video PDPR. Okay. Jadi terima kasih semua. Okay. Bye-bye.